istimewa di MHI Selasa 23 Mei. Inisiatif sebuah kedai runcit yang melestarikan alam sekitar. Ketahui apakah yang dimaksudkan dengannya dan bagaimana caranya. Tahukah anda, serangan sawan atau epilepsi boleh terkena setelah dewasa. Jika berhadapan dengan pesakit yang terkena serangan sawan, apa tindakan yang harus dilakukan? Dan nostalgia seni mengimbau kenangan bersama sitkom popular akhir 90-an, Sepana Jaya, bersama pelakonnya. Assalamualaikum, kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Hari ini 23 Mei, Selasa. Betul. Dan kita dah bermasuk 3 Zulkaidah. Betul, diam tapi tak semalam diam kan. Ada open house lagi. Oh, masih ada lagi? Banyak lagi lah. Ada sempatlah awak santuni. Sempat tapi jugalah. Sempatlah macam pergi tempat ni kenapa pagi-pagi rupanya kan. ada majlis. Orang kata itu last kopek untuk Syawal, tapi ni kita nak berjaga-jaga juga untuk menjelangnya Raya Haji ni. Kan mungkin ada juga kembali rumah terbuka untuk menyantuni anda semua. Apapun kita harapkan yang terbaik, merancang yang paling baik sebab apa? Bulan 6 ni juga dikabarkan cuaca lebih ekstrim, perubahannya lebih ekstrim dari sudut kesihatan, dari sudut kita jaga-jaga, dari sudut perancangan anda pastinya kita ingin ingatkan sekali lagi, kita kena ambil tahu dari sudut setiap yang perlu untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Ya, kami juga doakan pada siapa individu jemaah yang telah pun bersiap sedia untuk menanti tarikh keberkatan ke Tanah Suci. Betul. Pasti ramai yang gembira yang menanti hari membintang hari untuk melaksanakan rukun Islam ini. Semoga dipermudahkan. Dan di sana pun cuaca boleh tahan. Boleh tahan. Sebab itu kita kena buat persiapan. Misalnya katakanlah macam makcik pun kena hari-hari berjogging ke. Jogging susah, mungkin jalan kaki lah. Betul. Perubahannya itu supaya bila di sana tidaklah begitu ketara sangat kan dirasai. Okey, sebelum tu kita nak kongsikan bersama dengan anda yang menarik hari ini. Macam biasa hari Selasa kita akan bawakan segmen kesihatan. Kita akan sentuh tentang sawan atau epilepsi. Kita pernah dengar mungkin tak ada pengalaman untuk mengendalikan mereka yang terkena. Kadang-kadang macam lelaki kita di solat jemaah pun kita ada jemaah yang tiba-tiba macam bergetar. Betul. Dan kita nak pastikan apakah SOP yang sepatutnya kita laksanakan. Bimbang apa yang kita buat tu akan memburukkan keadaan dan situasi kepada mereka yang terkena sawan. Jangan kerana kita tahu beberapa mitos yang sebelum ni dok diajar, kita gunakan cara yang sama. Gunakan sudu contohnya masuk ke dalam mulut. Adakah kita boleh memasukkan apa sahaja di dalam mulut si pesakit tersebut, mangsa tersebut? Jadi kita akan pelajar hari ini bukan sahaja secara keseluruhannya rawatan yang boleh digunakan untuk mereka yang ada sawan atau epilepsi, tapi sebenarnya sawan dan epilepsi ni sama ke tidak? Nanti kita bersama dengan pakar. Adakah garis perbezaannya ataupun istilah saja akan kita perincikan sedalam mungkin selepas ini. Dan kita nak bermula sebab nak berikan inspirasi juga. Mungkin nanti kalau ada pergi program-program ke beli belah ke semua, kalau boleh elakkan plastik. Betul. Perkongsian ini sangat menarik kerana wartawan kami sempat menyantuni salah satu kedai yang memang tak ada plastik langsung. Jadi kena bawa sendiri. Jadi kena bawa sendiri. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini dia cahaya sinaran mentari. Cahaya yang kat sini. Yang kat sini bukan cahaya, yang ni cuaca. Okey, cuaca terkini. Jangan gelakkan saya. Kuala Lumpur sangat bercahaya pada pagi ini. Kuching bersama Kota Kinabalu, Labuan, Kangap, Petaling Jaya, Alustar, Kota tapi Baru, kan, Kuantan Ipoh semua bercahaya. Betul, kalau tengok pagi pun dah 32 darjah Celsius. Bermakna kita boleh mencapai 37, 38 darjah Celsius itu di Malaysia. Kalau mereka yang mungkin baru pulang ke dari Tanah Suci 42 sampai sana. Masya Allah dia punya panas dia. Malam pun kita rasa bahangnya. Tapi apa pun stay hydrated lah. Maknanya kekalkan air dalam badan anda. Kita akan melalui juga fasa-fasa yang mencabar pastinya untuk anda terutama sekali. Kita juga bimbang tentang anak-anak persekolahan semua. Semoga semua mendapat cahaya ilmu. Awak jangan dia masih lagi bercahaya. Okey, seterusnya ketan yang positif lah cahaya tu kan menarik untuk kita bawakan. InsyaAllah. Okey, kita nak kongsikan juga satu perkabaran yang sedikit menduka citakan. Semalam dikejutkan dengan pembagian bintang legenda. Bintang nostalgia Wahid Sateh membuskan nafas terakhir akibat sakit tua pada usia 93 tahun di Singapura sekitar jam 8 pagi semalam. Menurut teman rapat arwah iaitu Rusidah Tawahid, punca kematian belum dapat disahkan namun memaklumkan arwah memang sudah uzur kerana sakit tua. Kita ucapkan salam takziah dan juga semoga rohnya sentiasa dicucuri rahmat. Ini dia legenda. Ya, pernah menemani hari-hari kita dengan pelbagai watak. Betul. Dihidupkan dalam pelbagai program termasuk filem Ramli terus menjadi kenangan. Okey, itu dia perkabaran ataupun perkongsian untuk hari ini di MHI. Kita nak sambung sedikit tentang apa yang dikabarkan
rakan Petri tadi tentang satu kedai ni dia memang zero plastik. Ya, kita kena buat sendiri lah yang sesuai. Kalau boleh kita gunakanlah kertas ataupun bawa bakul. Dalam tu pun boleh isi macam-macam lah. Jadi kita nak melestarikan alam sekitar. Sumbangannya bermula daripada penjual dan pembeli. Dan kesedaran daripada kita sebenarnya. Kadang-kadang kan saya perasan ada setengah pasaraya yang sememangnya dah tak sediakan plastik. Tapi ada juga pengguna yang memarahi. Kenapa tak ada plastik? Saya sanggup bayar. Kadang-kadang wang sekarang ni dah tak boleh kita nak bandingkan dengan bagaimana untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar kan? Ya, jadi mungkin yang terbaik kita dapatkan satu kertas ataupun beg yang mungkin daripada boleh alam sekitar. Kita boleh lipat-lipat, yang fleksibel. Jadi kalau nak beli belah secara spontan dalam kereta memang standby sentiasa. Okey, jom kita saksikan sebuah kedai yang meningkatkan kesedaran untuk melestarikan alam sekitar. Sama-sama kita saksikan. Mendapat inspirasi dari negara Australia sewaktu menyambung pengajian, wanita ini terapkan cinta terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian. Li Jiajia, 44 tahun, kini berjaya membuka sebuah kedai yang mengutamakan kelestarian alam sekitar, terutama untuk mengurangkan sisa pembuangan plastik. Berasal dari Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur, wanita ini mengusahakan sebuah kedai serbaneka dan kafe, A Bit Less Zero Waste Bulk Store di Keppel. Jiajia sendiri tidak menyangka akan menguruskan sebuah bisnes memandangkan dirinya tiada latar belakang dalam bidang tersebut. Sebab waktu saya di Malaysia, konsep ni masih belum terkenal. Jadi bila saya pergi ke Australia, baru saya tahu pasal konsep ini dan ketika itu penguatkuasaan undang-undang di Australia terhadap alam sekitar juga sangat kuat. Produk-produk tempatan yang tidak menggunakan bungkusan banyak dan komuniti juga banyak mempromosikan barang-barang semula jadi. Jadi disebabkan itu terhasillah A Bit Less Bulk Store. Hirzawati Atikah Muhammad Tahir, 30 tahun, rakan niaga Jiajia sejak dari zaman universiti. Baginya, inisiatif kedai ini adalah untuk mengurangkan penggunaan beg plastik dan mengitar semula barangan terpakai untuk menjaga alam sekitar. Kami mengurangkan penggunaan plastik, especially plastik sekali guna. So kadang-kadang kami begitu pembekal, kami tak nak pembungkusan apa-apa. So kami cuma nak ini je lah yang kosong sahaja. Lepas tu kami juga menggalakkan pelanggan untuk bawa sendiri bekas diorang. Jadi senang cuma refill sahaja bekas tu. Kalau katakan pelanggan tak bawa bekas, kami juga ada sediakan macam botol-botol yang untuk recycle lah. Tapi kami dah tak charge. Jadi bila kena charge, baru pelanggan betul-betul kena bawa juga bekas sendiri. Uniknya, barang-barang tidak dijual secara pack atau paket plastik seperti di kedai serbaneka biasa. Sebaliknya, menggunakan kaedah timbang dan dibungkus dalam apa sahaja bekas bersesuaian selain turut mengamalkan kaedah isian semula. Perlu diingatkan, pelanggan yang datang hendaklah membawa bekas sendiri dari rumah untuk membungkus barangan pilihan. Ada pelbagai jenis barangan yang dijual, antaranya bahan masakan kering, herba Cina, beras, minyak masak, kicap pelbagai jenis, kelengkapan kebersihan diri, sabun pakaian dan produk mesra alam. Macam saya yang masih bujang dan kadang-kadang rajinlah nak masak di rumah, saya tak naklah membeli minyak masak botol ataupun paket di pasaraya disebabkan harga dan lagi satu melebihi keperluan saya sendiri. Cukup sekadar botol kecil ini untuk saya menggoreng telur, sayur-sayuran, membuat sup dan sebagainya. Lagi satu, bagi yang kerap bercuti solo seperti saya, pastinya anda akan membawa peralatan mandian dalam kuantiti yang kecil sebegini. Dengan cara membeli isian semula, pasti dapat mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian. Barangan yang dipilih kemudiannya perlu dibayar mengikut jumlah timbangan yang diambil sahaja. Cara begini lebih jimat dan mudah untuk digunakan terus. Namun, ada beberapa cabaran yang perlu dihadapi kerana konsep sebegini masih baru dalam kalangan masyarakat. Antaranya seperti kehadiran pelanggan yang masih kurang kerana mungkin sukar untuk mengguna pakai kaedah yang diperkenalkan. Kena buat flea market ke ataupun buat bazar. Sebab saya sendiri expose dengan benda waktu pergi bazar. So jadi saya tengok macam banyak kedai zero waste yang promote barang-barang semula jadi, barang-barang yang tak ada bungkusan. Jadi
Yang tu yang boleh menarik orang, terutamanya orang yang baru nak bermula. Yang buatkan saya tertarik dengan zero waste adalah soap. Dia punya sabun. Sebab tu saya suka bau dia, bau essential oil tu. Orang lain mungkin cara dia berbeza. Jadi mungkin inilah kita boleh expose dekat bazar ke, baru orang nampak kenapa kita buat Sister Sifa. Dengan usaha berterusan dan niat yang baik, pasti akan membuahkan hasil. Semoga usaha sebegini boleh memberi inspirasi dan kesedaran kepada orang ramai mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar demi masa hadapan bumi kita. Dah buat. Ya, kita akan berbincang secara seekstensif mungkin tentang sawan ataupun epilepsi pada pagi ini supaya dapat ilmu yang bermanfaat untuk kita pegang. Sekalipun kita ada pengalaman, mungkin kita kena sentiasa bersedia. Ya, kalau kata seluruh dunia tu 30 hingga 70 juta rakyat yang ada sakit ataupun terkena kondisi sawan maupun epilepsi. Tapi bila kita cakap tentang sekarang ni, situasinya berbeza sebab sebelum ini golongan yang berisiko merupakan golongan muda dan golongan yang tua, maknanya warga emas. Sekarang ni kita nampak golongan dewasa 20-an, 30-an pun terkena serangan Sebelum sawan. kita berbincang secara mendalam, kita nak saksikan dulu mungkin ini info ringkas di sebalik sawan ataupun epilepsi untuk informasi anda. Kancing gigi, kekejangan otot dan akhirnya tidak sedarkan diri. Itu adalah antara gejala utama ketika seseorang itu terkena serangan sawan atau epilepsi. Penyakit ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dengan seramai 50 hingga 70 juta orang di seluruh dunia menghidapinya. Dianggarkan kira-kira 1% daripada keseluruhan rakyat Malaysia menghadapi penyakit ini dan sebanyak 230,000 kes dilaporkan terdiri daripada individu pelbagai bangsa, usia dan jantina. Sawan atau epilepsi berlaku apabila cetusan rangsangan elektrik tidak terkawal berlaku di bahagian otak. Ledakan mendadak ini mampu memberi gangguan pada deria rasa, emosi, kelakuan, kejang otot serta tidak sedarkan diri. Namun, tidak semua sawan merupakan epilepsi. Serangan yang berlaku daripada rangsangan lain seperti demam panas, kurang gula dalam darah dan kuman di dalam otak tidak diklasifikasikan sebagai epilepsi. Epilepsi mampu terjadi tanpa mengira masa dan usia. Malah, kejadian sawan dalam kalangan dewasa kini semakin meningkat. Oleh itu, bagaimana ingin kenal pasti antara serangan sawan dan epilepsi? Apakah penyebab utama dan puncanya? Serta adakah genetik boleh menjadi penentu utama? Langkah pencegahan serta ujian awal haruslah dilakukan bagi mengawal penyakit ini agar dapat dirawat atau dibendung dengan cara yang terbaik. Mukadimah yang buat kita rasa berdebar takut juga ya. Tapi penting untuk kita pakai ilmu yang sedalam dan seprofesional mungkin. Betul. Kita fikir semua mitos, kita nak fakta saja untuk membantu kesihatan kita bersama. Baik, kita akan bersama dengan pakar bedah otak dan saraf, Dr. Nur Faizal Ahmad Bahuri. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama dengan kami dan pastinya sebelum permulaan kita nak berkongsi tentang sawan maupun epilepsi yang diserang adalah bahagian otak. Betul. Maknanya anatomi otak ni sangat penting untuk kita faham di bahagian mana yang diserang jika berlakunya kondisi epilepsi. Mungkin doktor nak kongsikan terlebih dahulu. Okay. Untuk permulaan, saya nak jelaskan apa beza sawan dan apakah beza epilepsi. Sawan ini adalah manifestasi serangan elektrik daripada otak. Kondisi lah. Kondisi. Dia satu kondisi. Jadi bila ada gangguan elektrik di otak, manifestation dia adalah sawan. Okay. Sawan ini mungkin pergerakan pada sebelah tangan, sebelah badan ataupun mungkin pesakit boleh pengsan. Ya. Ada pesakit yang sedar diri semasa mengalami sawan itu. Okay. Dalam definisi epilepsi pula, bila berlaku dua sawan tanpa stimulus, maksudnya kita tak tahu apa dia punya puncanya, maka yang itu dipanggil
epilepsi. 2 attack dalam masa 24 jam tanpa provokasi. Maksudnya dia berlaku tiba-tiba. Okey. Ya. Jadinya epilepsi adalah satu penyakit. Sawan adalah satu kondisi. Tanda, gejala. Dia punya pergerakan semua itulah. Ya. Jadi yang sebetulnya apa yang bermula akarnya ialah genetik ataupun cara hidup ke? Sebabkan tadi mungkin ada kaitan dengan gula, dengan elektrolit semua tu. So jadinya masalah sawan ini berpunca disebabkan oleh satu gangguan elektrik di dalam otak. Apakah punca-puncanya? Boleh terjadi nombor 1 untuk di dalam golongan dewasa ini adalah jangkitan kuman, itu yang nombor 1. Sama ada jangkitan kuman bakteria ataupun jangkitan kuman virus. Ya. Dan tanda nombor 2, punca nombor 2 adalah kecederaan otak. Hentakan ke otak sama ada terjatuh ataupun aksiden. Bila berlaku gegaran, ada sel-sel otak yang terganggu. Dan bila dia network ini terganggu, dia boleh mencetuskan satu macam ribut elektrik dalam otak menyebabkan fungsi otak tu gagal. Okey. Bila kita cakap tentang penyakit epilepsi ni, maknanya ianya dah dikategorikan, didiagnosis lah daripada doktor kepada pesakit tersebut mereka ada epilepsi, dan selalunya ia akan berulang. Bila dah pernah kena serangan sekali, ia boleh berulang lagi. Apa yang menyebabkan keadaan itu? Bila kita tak tahu kan, epilepsi macam tadi doktor kata, tak tahu apa trigger, tak tahu apa punca. Jadinya bila seseorang itu mengalami sawan, kita kena pastikan adakah kita boleh jumpa puncanya. Sebab bila kita boleh jumpa punca, kita boleh rawat. Kita boleh elakkan. Ya, kita boleh, bagi contoh untuk golongan dewasa ni, yang saya selalu lihat di klinik adalah disebabkan oleh pendarahan di otak ataupun ketumbuhan. Jadinya bila puncanya kita sudah tahu, kita boleh rawat melalui pembedahan ataupun antibiotik sekiranya ada jangkitan kuman. Bila kita dah buat siasatan semua tak jumpa, maka kita boleh kategorikan sebagai epilepsi, dan rawatan yang akan diberikan adalah ubat anti sawan. Jadi dia ada mungkin kriteria lah, doktor. Kadang-kadang tengok reaksinya mungkin ada yang keluar berbuih ataupun yang hanya menggeletar saja macam pingsan. Jadi adakah setiap respon itu adalah petanda yang berbeza? Ya. Sebagai contoh, macam semalam saya ada seorang kanak-kanak berumur 12 tahun yang percakapannya sangat matang, dan beliau mengatakan dia boleh tahu bila akan datang sawan. Okey, dia boleh rasa. Ya, dia boleh rasa. Jadi ini dia kata kaki akan mengejang dan pergerakan kaki itu tak terkawal, naik ke bahagian badan dan tangannya begini. Dan bila kita krem, kita pernah krem kan? Krem kaki sakit bila dia kejang tu. Jadinya dia berada dalam keadaan sedar diri waktu tu. Okey. Jadi yang itu kita panggil focal seizure, sawan yang focal. Tidak mengganggu tahap kesedarannya. Jadinya bila dia telah diajar, sekiranya berlaku kondisi begitu, untuk baring dan menyelamatkan dirinya sendiri, berbaring ke posisi. Ya. Tetapi ada sesetengah pesakit yang terus pengsan. Jadi itu adalah satu kondisi yang bahaya. Mungkin kalau semasa melintas jalan kan membahayakan dirinya dan orang lain. Sebab dia tak tahu bila boleh datang keadaan-keadaan sebegitu. Okey, ada beberapa jurnal yang menunjukkan macam kita perlu ambil masa, kita perlu ambil tahu sebelum tu makan apa, maknanya sejarah kita punya lifestyle sebelum terkena sawan, supaya kita ada rekod siap-siap untuk mengetahui pattern tu. Adakah ianya valid? Ya. Itu adalah satu perkara yang kita selalu nasihatkan kepada pesakit dan waris pesakit. Ini kerana sawan itu boleh ada pencetusnya. Sebagai contoh, sekiranya kita tengok di media international, terutama di British media, dia ada keluar satu disclaimer. Dia kata ini adalah video flash fotografi, sekiranya mengalami epilepsi, sila alihkan pandangan. Jadi flash fotografi itu boleh trigger. Sebab ada sesetengah pesakit yang amat sensitif foto matanya, boleh menyebabkan sawan. Apa yang telah dilakukan oleh British adalah untuk
sebagai awareness kepada memberi kesedaran lah kan. Memberi selalunya kesedaran. dalam jangka masa 3 hingga 5 minit kan. Ya. Kesan trauma juga ada efek. Ya, betul. Sebagai contoh, kita ramai pembonceng motosikal. Akhirnya bila berlaku kecederaan, jatuh, kepala terhentak, pesakit boleh mengalami sawan. Ya. Maknanya bukan secara terus tetapi selepas mungkin. Baik, kalau misalnya kata faktor genetik atau keturunan dia. Ya. Jadi macam mana kita boleh mengelak? Misalnya kalau tengok setakat umur sekian-sekian tak pernah kena pun. Jadi adakah ada kemungkinan tu macam mana untuk kita tahu? Hubungan genetik hubungan genetik ni dia berasal daripada kecil lagi. Jadinya bila kita bercerita berkenaan dengan golongan dewasa yang mempunyai sawan, kemungkinan besar dia sudah mengalami sawan daripada kecil lagi. Cuma fasa itu tidak dikenal pasti. Ya. Okey, faham. Baik, kita ada otak di depan ni. Mungkin kita nak tunjukkanlah secara lebih kurang. Serangan tu mungkin di bahagian mana yang selalunya untuk kita lebih faham. Okey. Seperti apa yang kita boleh nampak ni, dia ada satu kawasan yang merah ini untuk penonton di bahagian depannya. Untuk merah dan biru di belakang. Yang ini adalah kita panggil kawasan motor area, mana kawasan yang merah itu mengawal pergerakan tangan, badan, muka dan sebagainya. Dan bahagian biru itu adalah bahagian yang memberi deria rasa kepada bahagian badan itu sendiri. Macam sekiranya ada kecederaan di bahagian-bahagian berikut, kemungkinan besar tangannya keras, kejung, begitu. Dan ada pesakit yang mungkin boleh merasakan tangannya sensitif. Jadinya bergantung kepada siasatan, apakah di manakah punca serangan epilepsi itu. Okey, adakah simptom itu dapat dirasai terlebih dahulu? Contohnya kekebasan tangan yang begitu kerap, ataupun mungkin kita selalu pengsan tanpa sebab hitam, kerap muntah. Tidak. Itu lebih bahaya jadinya. Nombor satu simptom sawan adalah pergerakan tangan badan yang tidak terkawal dan boleh mengganggu tahap kesedaran. Ya. Jadi mungkin dia terjatuh dan sebagainya. So bergantung pada orang tua. Kita ada di Facebook tanya, mungkin bukan bahasa perubatan kan. Kalau kepala macam otak ni masuk angin ke, ada efek ke? Otak masuk angin tu macam mana? Okey, itulah persoalan apa yang saya selalu tengok. Perubatan ada. Apa yang saya selalu tengok, pesakit-pesakit yang mengalami kecederaan kepala mendapat retak di otak. Jadinya angin boleh masuk ke dalam otak menyebabkan sawan. Jadinya bila kita katakan statement itu benar. Maknanya ada kemalangan pernah berlaku, kondisi pernah berlaku dan mungkin ada kemungkinan risiko itu dan ada. Tempoh berlaku sawan ini dalam masa 24 hingga 48 jam. Selepas kemalangan itu. Okey, maknanya kalau selepas tempoh itu tidak ada, maknanya disahkan sebagai lain lah. Mungkin kondisi epilepsi lah yang kita kena siasat. Kalau mungkin yang melibatkan orang stroke, mungkin ada darah beku ke semua, akan memberi juga potensi untuk berlaku sawan. Betul. Ini disebabkan darah di dalam otak itu yang tidak sepatutnya berada di situ, ya, boleh mengganggu jalinan elektrik di dalam otak menyebabkan gangguan. Okey, baik. Kita bersama dengan Dr. Nur Faizal, sebenarnya selaku pakar bedah otak, maknanya pernah melalui pembedahan yang dilakukan disebabkan sawan ataupun epilepsi ini. Adakah itu antara rawatan yang disarankan kepada mereka dan bagaimana tahap yang diperlukan sehingga perlu pembedahan, Doktor? Terdapat 30% pesakit yang mengalami epilepsi yang tidak boleh dikawal dengan ubat. Jadinya kita dah makan berbagai jenis, biasanya 3 jenis ubat, dan sawan itu tidak terkawal dan mengganggu kehidupannya. Mungkin tidak boleh berfungsi, tak boleh keluar. Jadinya dalam 30% ini, bila kita boleh cari punca sawan dan punca itu boleh dibedah, kita boleh cadangkan pembedahan otak untuk mengeluarkan fokus sawan itu. Dan dalam 75%, dalam 30% itu berjaya untuk dirawat dan boleh dikurangkan kesan sawannya. Bagi ibu bapa yang risau mungkin anaknya ada pengalaman, jadi yang terbaik mungkin menjaga apa, Doktor? Pemakanan ke atau apa? Okey. Nombor satu,
bila pesakit mempunyai sawan ataupun epilepsi, pemakanan ubat menghalang sawan itu penting. Sebab bila kita terlepas makan ubat, sawan itu boleh datang lagi. Dan kita biasanya di dalam bidang perubatan kita kata tidak ada penyelesaian lah di dalam penyakit epilepsi ini. Yang boleh kita buat ialah kawal. Ya. Jadi kita tahu triggernya apa. Betul. Jadi bila kita dah tahu kena makan ubat, kita jangan skip ubat. Kemudian dapatkan rehat yang sepatutnya, yang baik, cukupkan tidur, cukupkan pemakanan supaya otak itu tidak stres dan boleh berisiko mendapatkan baik. Satu pandangan dan juga buah fikiran yang cukup padat pengisiannya dengan bagaimana untuk kita faham perbezaan sawan dan epilepsi. Dr. Nur Faizal Ahmad Bahuri, pakar bedah otak dan saraf, berkongsi dengan kita pada hari ini. Tapi perbincangan kita tidak terhenti di sini kerana kita akan ada satu demonstrasi menunjukkan bagaimana sebenarnya Dr. Syarul Nizam akan kongsikan apa yang perlu kita lakukan jika boleh kita tak nak menjadi penyebab kadang-kadang berteruklah mudarat. Kadang kita ni mungkin hanya dengar-dengar saja, kita pun ambil lah sudu ke apa semua letak di situ, timbang membuatkan segregasi. Perkara yang boleh dan perkara yang tak boleh untuk kita melayani kondisi sawan jika berlaku. Segalanya seketika nanti di MHI. Baik, masa untuk demonstrasi dapatkan ilmu yang lebih mendalam, kita akan berbincang secara ekstensif yang mungkin untuk topik sawan ini. Untuk apa ni, Cik Anim? Saya rasa saya macam mungkin nak standby sebab saya takut mungkin kalau ada yang terkena sawan, saya dengar boleh masukkan sudu. Betul ke? Nanti sudu tu balik ke kan? Baik, kita nak secara faktualnya, secara perubatan apa yang perlu, kita nak bersama dengan Dr. Syarul Nizam Ahmad Zamzali, pakar perubatan kecemasan untuk memandu kita untuk hari ini mengendalikan bagaimana pesakit ataupun mereka yang terkena sawan. Kadang-kadang boleh berlaku di mana? Tengah kita bersembang, tengah rancak bersembang, tengah solat kan, macam-macam saja boleh berlaku. Betul. Kita nak menjemput seorang mangsa. Ini dia wakil daripada MHI. Okey, hari ini kita ada seorang mangsa. Doktor, pastinya doktor nak kongsikan apa sebenarnya tindakan yang terbaik kita sebagai individu yang untuk membantu keadaan ini terkawal. Silakan doktor. Terima kasih Hanin, terima kasih Fitri. Minta mohon mangsa ambil posisi kerana yang pertama sekali, katakanlah kita ada kecemasan macam ni. Ini apa yang kita nak kongsikan adalah kita panggil pertolongan cemas. Yang sebenarnya pertolongan cemas ni ramai orang, seramai mungkin kena tahu. Pertama sekali, apabila kita hadapi apa-apa sahaja keadaan kecemasan, kita kena pastikan tiada bahaya. Danger tu tak ada. So jadi, katakanlah kalau mangsa ni kita nampak terlampau dekat dengan benda-benda yang bahaya, dinding contohnya, yang boleh bertajam ke, kita gerakkan dia. Jadi kita kena keluarkan mangsa tu daripada termasuk dalam poket kan, mungkin ada apa-apa. Belum lagi, tetapi cuma daripada kawasan dulu. Jadi kita terpaksa minta Fitri untuk bantu saya. Saya tak bertauliah ni nak cuba bantu. Kita akan go through. Pertama sekali, saya rasa saya kena buka kasut, minta maaf ada stokin tak apa. Pertama sekali kita dah nampak kawasan ni dah tiada bahaya. Kita nak tahu dia ni sedar ke tidak. Biasanya dia akan dalam keadaan sawan. Kesedaran atau tidak. Kita tengok jam. Time kan pukul berapa. Sebab ini penting kemudian nanti. Record untuk kita. Maknanya pukul berapa dia, kita nak tahu berapa lama dia sawan ni lah. Kalau dia ada collar yang ketat ataupun ada tie, longgarkan leher. Ini kita nak bantu dia pernafasan, airway dia. Kerana dalam masalah kecemasan, yang paling utama adalah pernafasan ni. Kalau kita ada cushion atau pemantal, kita support leher dia. Tetapi tak perlulah. Yang kedua, dia tengah bergerak, jangan kita tekan. Kita nampak dia tengah bergerak kan. Maknanya tak perlu kawal, tak perlu macam pegang dia. Kita kawal tapi jangan tekan. Maksudnya kita nampak dia bergerak, dia macam tengah sawan, seizures, kita tekan, tindih dia. Kita takut dia mengganggu pernafasan. Okey. Contohlah, mungkin boleh ke kita nak minta untuk bergerak sikit supaya
kita faham. So, menggelupuk ekstra sikit menggelupuknya boleh. Kita maaf lah ya, ini bayar pun RM50. Buat sikit gerak. Gerak sikit, maknanya mungkin akan lebih ekstrim lah daripada pergerakan ni kan. Tetapi yang kita boleh pegang macam mana? Jadi yang penting sekali, dia mungkin tangan dia macam ni kan. Kita kena jauhkan daripada benda yang bahaya. Tajam. Tetapi kita jangan tekan sebab dia bergerak kan. Jadi jangan kita tekan sebab takut dia bergerak. Kerana kita kena berikan dia ruang supaya pernafasan tidak terganggu. Macam tadi dia balik kepada airway dengan breathing. Kalau 45 orang kena seorang je lah supaya tidak ada kerumunan. Maksudnya, jadi pertama sekali kalau dia di kawasan publik atau kawasan tumpuan, minta kosongkan pertama kosongkan bagi ruang. Saya rasa kita sendiri pun kena firm pada ketika itu kan untuk pastikan kita tahu dan kita mengawal keadaan tu supaya tidak ramai-ramai berpusu-pusu. Dan dalam keadaan macam tu kita kena pastikan kadang-kadang akan ada orang yang mengambil gambar, mengambil video. Jadi kita kena pasti sebab apa ini melibatkan kehormatan mangsa lah. Bila tadi Anim cerita pasal sudu ni, akan ada orang yang okey doktor, sudu ada nak masukkan ke dalam mulut. Takut kancing gigi sebenarnya. Takut tergigit lidah kan, tetapi jangan. Ini yang akan mengakibatkan saya tak masukkanlah jangan takut. Kalau kita masukkan ini kita takut mengganggu dia punya pernafasan lagi. Lagi blocking kan. Kalau kita dapat bayangkan dia sebenarnya menyekat pernafasan dan juga kita takut luka dalam mulut dia. Jadi sudu jadi jangan kita risau ataupun tak ada sudu kita letak jari. Itu pun bahaya. So biarkan saja. Okey, kita bagi balik sudu ni. Kita dah longgarkan leher, katakan dia masih bergerak ataupun dia dah kita panggil separa sedar. Macam mana keadaan dia kita nak biarkan dia rehat atau baring kerana kalau dia terlentang macam ni kita takut kemungkinan dia akan ada muntah ataupun ada air liur yang akan tersekat. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita nak cuba untuk mengiringkan dia ke tepi. Di sini saya lalu belakang Fitri di sini yang kita nak kata macam mana kita nak mengiringkan dia ke tepi. Pertama sekali kita kena alihkan kaki macam ni, silangkan dia. Ini recovery position. Ini recovery position. Kita letakkan tangan ni di atas. Dan kalau macam ni sekarang ni sepatutnya kita duduk di sebelah sana lah. Kan? Kita akan biarkan dia bergolek ke tepi supaya kalau dia muntah air lagi atau dia akan keluar. Leher ni macam ni dia akan keluar ke sana. Jadi kita tak nak dia kepala perlu support. Kepala tak apa sebab sepatutnya tangan ni tadi sebab mangsa ni dia macam bergerak sikit kan. Tangan ni akan disupport kepala tu. Tetapi yang kita tak nak kalau dia baring terlentang macam ni kita takut apa-apa sahaja dia akan tertelan balik. Jadi dengan keadaan macam ni Anim juga kita tak boleh bagi dia makan, bagi dia minum walaupun kita nampak sampailah dia betul-betul sedar. Ini adalah kondisi jika dia conscious ataupun unconscious. Maknanya kalau dia tak sedar kita boleh lakukan ni. Bila yang perlunya mungkin CPR ataupun bantuan-bantuan lain. Yang apa yang kita buatkan tadi ni kita panggil recovery position apabila orang tu tidak sedar tetapi masih bernafas. Maknanya kita check breathing dia masih lagi bernafas, kita boleh buat macam tadi. Sebab apa? Takut dia muntah. Tetapi kalau dia sedar dan dia okey, kita boleh dudukkanlah. Tak ada masalah. Cuma bila kita nak lakukan CPR adalah apabila dia tidak sedar dan tidak bernafas. Apabila dia tak sedar dan tidak bernafas, masa tu kita boleh lakukan CPR. Antara itulah kadang-kadang hanya keluar muntah air liur. Kalau sampai tahap ada bleeding macam mana? Bleeding tu mungkin daripada tergigit daripada dia punya lidah ataupun dia punya dalaman mulut. Jangan kita risaukan bleeding tu atau pendarahan tu asalkan pernafasan dia tidak terganggu. Tak terganggu. Ada kondisi pengalaman daripada masa dalam pesawat dia berlaku serentak sawan dan choking. Jadi ada perkara yang tersekat di bahagian dalam lah, makan dan sebagainya. Yang mana harus kita selesaikan dahulu, doktor? Di dalam kecemasan dia kita punya priority danger lah, danger. Lepas tu kita ada ABC, airway and breathing. Sentiasa kita pastikan saluran pernafasan ni dan pernafasan ni itu yang paling utama.
Jadi kemungkinan akan ada dua patologi yang tiba-tiba dia tercekik dan lepas tu dia jadi sawan, ataupun sebenarnya dia tercekik tapi nampak macam sawan. Kan? Jadi kita kena pastikan dia boleh bernafas. Boleh bernafas dan airway dia tak tersumbat. Berapa lama posisi yang tadi tu untuk dia kebiasaannya kita biarkan sehingga dia betul-betul sedar, dia dah boleh mengawal pernafasan dia sendiri, dia dah boleh mengawal kalau dia muntah sendiri, kita akan biarkan. Tetapi ini yang saya kata tadi, apabila kita dah timekan, kita maklumkan kepada, kita akan call ambulans lah, kan? Kalau macam ni ambulans atau kita bawa ke hospital, maklumkan kepada doktor berapa lama dia tak sedar tu. Sebab ini penting. Ini penting. Sebab kalau dia lebih daripada 5 minit, kita dah risau. Ataupun dia masih tak sedar lagi, kita dah risau. Okey. Ini antara perkongsian demonstrasi bagaimana jika berlakunya. Terima kasih banyak-banyak model kita. Terima kasih Mangsa. Mangsa kita betul-betul menikmati keadaan ya. Okey, doktor, apa pesanan yang perlu disampaikan kepada mereka di luar sana, terutama sekali yang mungkin dah tahu dah kondisi salah seorang ahli keluarga ada epilepsi. Kebarangkalian untuk terjadi ada. Mungkin ada perkara-perkara yang perlu diingatkan kepada mereka supaya berjaga-jaga lebih untuk kondisi-kondisi tertentu. Okey, kalau nasihat saya sebagai kecemasan adalah kita kena lengkapkan diri dan keluarga kita dengan pengetahuan dan skill untuk menangani kecemasan ini sendiri. Kan? Kerana kadang-kadang kita tahu dia dah ada masalah sawan, jadi apa langkah-langkah macam kita bincangkan tadi tu. Sekurang-kurangnya biar semua dalam keluarga tu tahu supaya boleh membantu ahli keluarga kita yang mengalami. Kalau setengah perkara ni kita perlu ada macam safety kit semua kan. Untuk sawan ni mungkin apa yang paling simple practical yang perlu kita ada? Simple practical pada saya, simple practical adalah the knowledge untuk ilmu mengendalikan. Macam mana sebab bila tadi saya tunjuk kepada Fitri dengan Anim, minima sangat barangan yang kita perlukan. Cuba kita gunakan. Sebenarnya pertama sekali saya rasa kawalan panik kita. Walaupun keadaan itu tadi nampak macam sangat tenang, tapi bila ianya berlaku sebenarnya kita satu adalah panik sebenarnya yang menyebabkan kita lupa segala apa yang kita belajar. Tapi danger airways kan dan follow itu dulu. Dia ada airway bracing. Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Syarul Nizam yang tak asing lagi dengan kita, selalu menyampaikan demonstrasi kecemasan terutama sekali kepada anda semua untuk segmen kesihatan kita kali ini, sawan dan epilepsi. Terima kasih cabin crew membantu. Pengalaman di pesawat juga sangat penting ya. Betul. Ini antara yang saya, yalah kadang-kadang kat atas pesawat tu kita lah yang jadi pembantu. Ada doktor di sini atau tidak? Kalau tidak kita lah yang kena sememangnya. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Harapnya ini perkongsian bermanfaat untuk anda semua. Okey, kejap lagi kita akan bersama dengan ini dia sitcom Spana Jaya. Boleh ganti Warina kot anime ni? Boleh. InsyaAllah boleh. Kejap lagi kita akan bersama dengan mereka untuk Nostalgia Seni. Spana Jaya, satu nama sitcom yang tidak asing lagi disiarkan pada akhir tahun 90-an. Siri televisyen komedi Malaysia ini bersiaran di NTV7 dari 8 Mac 1999 hingga 27 September 2005. Namun, Spana Jaya muncul kembali pada tahun 2019 sempena ulang tahun ke-20 dengan Spana Jaya X. Dibintangi oleh barisan pelakon utama seperti Zaibo, Ahmad Idham, Wardina Safia, Opi Zami, R. Rama Sundran, Sharifah Sofia, Radi Khalid serta ramai lagi. Paling istimewa, Spana Jaya turut menampilkan barisan pelakon undangan seperti Allahyarham Hamid Gurka, Rosna Ahmad Arif dan Dato' Amy Search. Sitcom ini mengisahkan Pak Selamat yang membuka bengkel membaiki kenderaan bersama pekerja-pekerjanya. Kerenah dan gelagat pelanggan serta pekerja selain jalan cerita yang bersahaja di bengkel Spana Jaya menghiburkan penonton. Tak boleh. Apasal tak bolehnya, Amran? Ayah abang tu dah tua, dah nyanyuk. Dia mesti percaya punya. Oh, ini itu orang tuan baru punya ni tempat. Ganti tu Pak Selamat. Aku dah ambil alih tempat ni. Walaupun hampir 23 tahun usia sitcom ini, sketsa ini adalah antara yang menjadi ingatan penonton di Malaysia. Ayah buat apa ni?
Satu jenama yang cukup kukuh ya masa tu. Betul? Dia kalau dengar Gazette punya muzik awal-awal tu kita dah tahu dah. Okey. Spana Jaya nak start kan. Berapa? Masa tu saya umur, kalau lepas tahun 2000 tu dapatlah tengok. 1999 bermulanya sehingga tahun 2005. Itu dia nostalgia seni kita bawakan Radhi Khalid. Antara karakter utama dan juga wataknya sebagai Abdullah. Silent Age. Dan juga Mak Rock pastinya. Mak Rock. Tapi tadi Anim kata nampak sama je. Saya cakap dengan Fetri tadi. Ini pesen-pesen yang macam Fetri. Daripada dulu saya nampak dia masa saya kecil. Sampai sekarang saya bekerja dengan dia. Dia masih sama. Sama juga macam Opi. Maintain. Ada sudah panjang. Rambut. Okey, ketika ditawarkan watak Abdullah tu macam mana penerimaan masa tu? Tentu ada tikal. Macam mana Abdullah? Sanggup terima masa tu adalah awal dulu kan. Tanya kembar saya. Jadi apa dia macam mana menerima, mana diterima? Masa tu saya baru lagi dah berlakon dah tapi kira tak boom lah. Rambut tak jumpa ni. Nombor pun hilang. Okey. Lepas tu arwah Mamat Khalid yang apa orang kata, one of the director, one of the conceptualizer ke apa yang buat cerita tu bersama dengan abang-abang lain. Dan Mamat ni memang arwah Mamat memang terror untuk membentuk watak. Dia tak direct cerita tu tapi dia buat konsep. So jelmalah watak OP, watak Matrok, watak Abdullah, watak yang lain-lain semua. Dia antara seorang. Maksudnya dia sesuaikanlah dengan karakter ke atau macam mana? Tak. Dia buat something baru. Lepas tu kita masuk, kita kena buat homework dan apalah. Jadi dia orang dah ada kat situ dah one season, baru saya mencelah. Lepas tu nampak meriah, dia panggil saya jadi main in the second season onwards lah. Semua watak tu memang menjadi. Kan, menjadi. Itu yang nak tanya. Dia ibaratkan apa yang kalian lontarkan, skrip tu macam bukan skrip. Dia jadi macam dia terjadi pada sitcom itu ketika. Sebab watak macam saya sendiri, macam Abang Radhi pun kita orang buat homework sendiri. Sebulan macam saya sebulan duduk dekat store burger. Sebulan duduk. Jadi sebelum tu awak bukan rocker apa saya heavy metal. Jiwa tu memang jiwa heavy metal lah. Saya reggae, blues. Bila saya kenakan karakter Mak Rock tu, kena lagu jiwa-jiwa lele ni, alamak, mana lepak, mana dapat sumber dekat. Opposite lah juga. Kena pergi duduk dekat budak-budak burger lah. Budak-budak burger dia pasal ada jiwa kat situ. Ramai main gitar, tengok. So saya kutipkan dalam 2 atau 3 perangai budak-budak tu yang jadikan Mak Rock tu. Itulah sumber rujukan karakter tu. Orang suka karakter tu. Jadi rasanya apa lagi menyebabkan dia bertahan lama? Bukan senang ya? Orang melayan setiap musim tu. Mungkin kami dah jadi macam satu keluarga. Dan macam saya ketika itu saya baru berlakon. Yang sini-sini lah banyak yang membantu. Lepas tu bila Abang Radhi masuk, saya dah kenal Abang Radhi pada ni zaman dulu. Saya dah kenal, dah bekerja sama. Masa tu saya pun kru, melumur lagi. Tarik kabel. Tengok je Abang Radhi berlakon. Sekali berlakon sama. Tu kadang kongsi bang, macam mana bang? So kita banyak-banyaknya rehearsal dan planning lah. Maknanya sebelum watak Mak Rock, Opi pernah berlakon ataupun... Okey, puncanya Mamat Khalid memilih saya tu, saya berlakon berpunca masa tu saya membuat penolong pengarah. Penolong pengarah kepada abang saya, Hitler Zami. Dia mengarah, saya menjadi penolong pengarah. Tetapi ketika itu pelakon utama tu 2 hari lagi nak syuting, terpaksa tarik diri. Ada emergency. So saya terpaksa ambil alih daripada rambut panjang dan jadi macam bekan. Sanggup ubah gaya tu. Opi dan Cik Lee. Saya jadi budak cacat. So dalam 2 hari tu saya duduk dekat Brickfield untuk research untuk mana yang agak sesuai untuk karakter tu. Bila saya lakon tu sepatutnya saya berlakon dengan arwah Mamat Khalid. Saya sparring, dia 2 budak cacat. Tapi oleh kerana dia pun sibuk, panggil boy abang pada bel. So saya sparring dengan dia. Saya tengok. Itu yang membuatkan Radhi Khalid. Mamat Khalid tengok. So dia panggil saya. Pendek kata, panjang saya ni. Pendek kata, panjang takkan apa. Tengok rambut lah. Pendek kata,
watak komedi bukanlah watak enteng-enteng. Kalau dia dapat best actor pun boleh ni. Best actor ni. Betul. Sebab kita buat homework, berpandukan skrip, berpandukan konsep apakah watak dan cerita. Jadi menjadi insya-Allah. Saya pergi tengok mat-mat Bangla. Abang Bangladesh ni. Pergi perhati, pergi dengar, pergi tengok. Tapi untuk komedi kita up sikit lah. Bagi exaggerate lah sikit. Cara cakap, baju, ada stocking colour pink. Boleh demo lagi tak? Apa mau tengok lagi? Apa mau tengok lagi? Rambut pun dah sebati dah. Itu pun dah serah balik negeri. Tapi hari ni Abdullah pakai tu yang tali tu. Ada rumah juga tak Tapi lepas muncul watak Abdullah, saya rasa watak-watak lepas tu ada tak orang yang nak sinonimkan, okey asyik watak macam tu yang lebih kurang. Typecast. Ya dan tidak. Untuk mentelaah waktu tu, saya jadi king lah. Ni kan? Suspenders dia ni. Ini dia, baju hijau. Seluar dia tengok, seluar warna biru tau. Suspenders. Ini wardrobe kasih, saya pun bawa sikit-sikit apa yang saya ada. Tapi watak ni menjadilah. Watak ni menjadi sebab apa? Bila dia datang untuk season, dia bukan first season kan? Dia datang untuk season yang... jadi guest 2 episod. Dia datang pada season yang tapi Gabra. Ya betul. Season 2 baru. Betul bang. Yalah masa tu first time naik komod skrip tu buat keluar-keluar pegang. Takut. Betul. Dan saya masuk 7 page, 8 page lagi kadang mati lagu. Tadi kamera macam nilah. Dan bila tengok yang arwah Zaibo, arwah Rambo, ramai dah tak ada. Rest in peace Al-Fatihah. Saya ni Gabra lah, walaupun saya dah 4-5 tahun berlakon sebelum tu, tapi nak masuk dengan, nak gel dengan dia orang ni. Lepas tu cameraman seorang. Saya buat lawak, berpandukan skrip sebab karakter tau, ya watak. Bukan kita suka-suka buat lawak. Lepas tu bila saya melawakkan diri, kameraman tu tengok muka ketat, lepas tu saya boleh tengok mulut dia tak lawak pun. Itulah, that's my first audience lah. Betul. Itu reaksi langsung kan. Tahu ke dia, dan mungkin dah edit dah apa, dah aku pula macam baru nak step onto the lepas tu saya push lah. Masa tu yelah, macam tadi sempat juga penerbit kita kata nak buat orang sedih mungkin mudah, nak buat orang ketawa ni kita nak. Tapi kadang-kadang orang tengok watak lawak ni macam watak Bangla, watak rock, watak ni. Padahal hard work ni. Best actor, best whatever lah. Sebalik menjadi kalau menjadi nak deliver kan. Observation. Sekarang ramai yang tadi Fizu tanya perkembangan terkini lah. Dulu pernah berlakon No Problem langsung kan. Jadi sekarang ni lebih kepada pengarahan ke macam mana? Saya lebih kepada belakang tabir lah. Untuk masa sekarang ni lebih kepada pengarahan, lebih pada penulisan. Orang cakap dah hujung-hujung ni, bagilah yang muda-muda. Yang muda. Hari ni dia bawa dia punya ni watak dia kan. Dia punya kumpulan tau. Ini baru ke? Kumpulan baru? Ke dah lama dah? Sebenarnya saya ada kumpulan Les Kincan dan kami ketika itu Les Kincan tengah nak melonjak naik, kami stop. Kami sebab apa, masing-masing ada komitmen dan ada masalah-masalah yang dalaman yang tak perlu diceritakan. Ni comeback lah ni ya. Comeback kita cerita. Okey Abang Radi, kita melihat sekarang kan sedikitlah pandangan daripada Abang Radi sendiri yang pernah involve dalam sitcom. Sekarang ni kalau nak buat sitcom dia macam tak menjadi sangatlah. Dia macam ada sambutan tapi mungkin rasa tu tak kuat lah, kenapa ke? Rasa tu sitcom yang baru ni. Dia daripada pengalaman saya. Ya, cakap Cik Radi. Okey, saya boleh. Dari pengalaman saya tak banyak berlakon sitcom. Dan saya stick pada satu sitcom, Sepana Jaya, sebab saya tahu saya bukan seorang pelakon yang bagus. Dari situ, Cik, tak ada. Calon ABPPH, Cik, aktiviti yang tapi inilah, Master Hopi kena bersedia dah. Cepat. Untuk menyanyi. Mungkin sitcom ni tak boleh banyak sangat sebab orang letakkan juga satu watak tu, dia menjadi, sebab it's like weekly, daily, series. Dia kena bekerjasama daripada segi daripada pelakon, pengarah dan juga kru-kru. Teamwork yang kuat lah. So, macam saya sendiri bila berlakon, habis saya aktif, saya pergi ke cameraman. Okey, pergi je ni sikit, pergi. Kalau kena cameraman aku hari tu? Okey. Upi akan menghiburkan kita dengan Les Kincan di sebelah sana. Upi mungkin boleh ambil stage. Silakan. Okey, bawa dia sekali. Boleh. Jom. Okey, itu dia. Inilah dia. Nampak dia orang akrab. Jadi akraban tu yang menghasilkan chemistry di mana taknya MHID kira pertemukan mereka. Dah lama katanya tak berjumpa. Abang
Radi dan juga Opi. Itulah dia sedikit kita bawakan dalam segmen tak salah dan kita merujuk pada seni. penerbitan yang lama untuk dapatkan satu kesegaran baru untuk hari ini. Jap. Dia tengah sarung jaket kulit dia. Standby. Ada buka baju lagi. Dia bukan main lagi bertukar. Tadi dengan dia punya bandana, sekarang dengan kita dia punya jaket lagu sepenuhnya kan? Okey, so kita nak terus lagi berbincang di MHI tanpa henti setiap hari. Kelayakan sebagai pengasuh kanak-kanak. Kadang-kadang ada yang dera, ada yang apa tu mungkin kan tak cukup kelayakan ke ataupun tak cukup sifat ke macam mana? Tapi betul, kita nak hantar anak pun sekarang susah hati nak pergi kerja ni. Kita hanya fikirkan macam mana keselamatan anak. Jadi esok kita akan fokuskan tentang isu ini. Terima kasih juga kepada Radi, Abang Radi, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Opi dan juga Leskin Chan. Bersama dengan kami menghiburkan kami. Kita akan tinggalkan anda dengan persembahan Opi. Silakan. Tes on go. Apa ini? Hidup macam enjin kereta, kejap okey kejap mengapa, kau si problem dengan member, jangan peningkan kepala. Manusia banyak ragamnya, tak kira kecil tua muda, kalau hidup bahaya, kena selalu berjaga. Kalau kita suka berkawan, jangan pula makan kawan. Kalau kita suka berlawan, jangan berlawan dengan bos kita.